Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'alad din kullih faj'alahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira wa ja'ala fihi uswatan hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa fajjara lahum yanabi'ar rahmati war ridwani tafjira. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'u sayyi'ati illa anta wala haula wala quwwata illa bika. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah yang dapat mendatangkan kebaikan melainkan Engkau, dan tiada pula yang dapat menolak kejahatan, menolak kemudaratan melainkan Engkau, dan tiadalah daya dan upaya melainkan dengan seizin-Mu. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Doa dari hadis sahih riwayat Abu Dawud daripada Umrah bin Amir radhiyallahu anhu. InsyaAllah sesuai dan elok untuk diamalkan doa ini, InsyaAllah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana dengan limpah kurnianya telah berkenan untuk memanjangkan usia kita ke suatu tempoh masa yang tertentu, yang sekaligus memberi kita ruang dan peluang sebaik-baik kesempatan untuk kita sempurnakan lagi, lipat gandakan lagi usaha atas kesempurnaan nikmat dan amal kita untuk dijadikan bekal hari bertemu Allah di akhirat nanti, insyaAllah. Segala puji bagi Allah yang mana dengan limpah kurnia dan rahmatnya kepada kita telah berkenan untuk sekali lagi menempatkan kita dalam satu lagi majlis perkongsian ilmu yang bermanfaat, insyaAllah, iaitu sesi perkongsian audiobook, buku ataupun kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, iaitu bagi sesi perkongsian audiobook kali yang ke-57 di pagi yang berbahagia ini, insyaAllah. Kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah, terbitan oleh Karya Bestari dan edarannya oleh Geruk Buku Karangkraf Sendiran Berhad, manakala cetakannya pula oleh Ultimate Print Sendiran Berhad. Data Perpustakaan Negara Malaysia, data pengkatalogan dalam penerbitan Abdullah Yasin, Perangi Syirik, Palang Abdullah Yasin, ISBN 978-86-0397-3. 1. Islam Doctrines. 2. Faith Islam. L. Judul 297.2. Dan sebagaimana sedia dimaklumi, versi yang sedang kita ikuti perkongsian audiobook bacaan isi kandungannya ini adalah versi PDF, iaitu bagi cetakan kedua tahun 2013. Dan sebagaimana lazimnya, sedikit ataupun sepintas lalu berhubung kait dengan isi kandungan kitab ini. Alhamdulillah, dalam sesi-sesi perkongsian terdahulu telah pun kita kongsikan antara lainnya mukaddimah kitab ini, juga keseluruhan daripada bahagian 1, penjelasan 6 rukun iman yang merangkumi bab 1, Islam agama yang hak, bab 2, ibadah dalam Islam, bab 3, umat yang terbaik, dan bab 4, rukun iman. Manakala untuk bahagian 2,
perkara-perkara yang membatalkan iman telah pun kita kongsikan keseluruhan daripada bab 5, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga keseluruhan daripada bab 6, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekarang ini kita masih lagi berada di bab 7, amalan-amalan syirik, yang antara lainnya merangkumi subtopik sihir, ruqiyah, yakni jampi mantra atau jampi serapah, tamimah, yakni tangkal azimat, at-tiyarah, yakni tilik ataupun tenun nasib, dan tabarruk, yakni mencari keberkatan. Dan alhamdulillah telah pun selesai kita kongsikan subtopik yang pertama, sihir, dan juga subtopik yang kedua, ruqiyah, yakni jampi mantra. Dan kita masih lagi berada di dalam sesi perkongsian audiobook bagi bab ataupun bagi subtopik yang ketiga, iaitu tamimah ataupun tangkal azimat. Dan insya-Allah di pagi yang berbahagia ini akan kita lanjutkan lagi dengan perkongsian terakhir, iaitu yang keempat daripada 4 perkongsian di bawah subtopik tamimah ataupun tangkal azimah ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kamu, kami, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala, berikan aturan dan jalan yang terang. Al-Ma'idah ayat 48. Sadaqallahul azim. Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-57 bagi bacaan isi kandungan buku Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah. Semoga bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Bahagian 2, perkara-perkara yang membatalkan iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utuskan kamu, wahai Muhammad, melainkan kepada umat manusia sekaliannya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surah Saba ayat 28. Sadaqallahul azim. Bab 7, amalan-amalan syirik. Bab 7, amalan-amalan syirik. Sebagaimana dimaklumi, amalan syirik itu sebenarnya tersangat banyak. Oleh itu, dirasakan perlu untuk memberi pendedahan sebahagian daripada amalan-amalan syirik yang tersebar luas dalam masyarakat, kerana ramai yang tidak memahami hukumnya, tidak menyedari kesesatannya, serta tidak mengetahui akibat buruk daripada pengamalannya. Amalan-amalan syirik ini sebahagiannya boleh menjejaskan tauhid, dan ada juga yang sekadar mencacatkan kesempurnaan tauhid seseorang. Mengapa demikian? Ini kerana ada di antara amalan-amalan tersebut yang digolongkan syirik akbar, kufur akbar atau nifak akbar. Ada pula yang digolongkan sebagai syirik asghar, kufur asghar, dan ataupun nifak asghar. Perlulah diingatkan bahawa jenis-jenis amalan syirik yang pertama, iaitu syirik besar, kufur besar atau nifak besar, boleh merosakkan tauhid. Manakala jenis-jenis syirik, amalan syirik yang kedua, yang tergolong dalam golongan syirik kecil, kufur kecil atau nifak kecil, pula mampu merosakkan kesempurnaan tauhid. Di antara jenis-jenis amalan tersebut ialah pertamanya sihir, keduanya ruqiyah atau jampi mantra, iaitu ruqiyah yang batilah, yang batil. Ketiga, tamimah atau tangkal azimat.
Keempat, at-tiyarah atau tilik ataupun tenung nasib. Kelima adalah syafaat, yakni pertolongan, iaitu syafaat yang batilah, yang batil. Dan yang keenam, tabarruk, yakni mencari keberkatan. Sebagaimana sedia dimaklumi, kita masih lagi berada ataupun membincangkan tentang subtopik tamimah, yakni tangkal azimah. Di mana dalam 3 sesi terdahulu, 3 sesi terakhir sebelum ini, telah pun kita kongsikan antara lainnya makna tamimah, tangkal azimat. Dalil-dalil pengharaman tangkal daripada Al-Quran, sebab-sebab syar'iyah dan tabi'iyah, dalil-dalil pengharaman tangkal daripada sunnah, dan insya-Allah di pagi yang berbahagia ini, iaitu untuk sesi perkongsian audiobook bacaan isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah ini, akan kita sambung lagi perkongsian audiobook kita di bawah subtopik tamimah ataupun tangkal azimat ini dengan sesi perkongsian keempat dan terakhir, iaitu berhubung kait dengan tangkal. Adakah ia syirik besar atau syirik kecil? Tangkal, adakah ia syirik besar atau syirik kecil? Syirik pada asalnya terbahagi kepada dua, iaitu syirik besar, syirik akbar, dan syirik kecil, yakni syirik asghar. Bagaimana pula dengan tangkal, yakni tamimah? Adakah ia termasuk dalam syirik akbar, yakni syirik besar, ataupun syirik asghar, syirik kecil? Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya syirik. Antaranya, rujuk nota akhir nombor 25, iaitu kitab At-Tamaim fi Mizan Al-Aqidah oleh Dr. Ali bin Nufa'i Al-Ulyani, halaman 33 hingga 39. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya syirik. Antaranya, pertama, syirik ucapan, yakni syirik fil alfaz. Kedua, syirik maksud, yakni syirik fil maqasid. Dan yang ketiganya, syirik sebab, yakni syirik fil asbab. Penggunaan tangkal termasuk dalam faktor yang ketiga terjadinya syirik, iaitu syirik sebab ataupun syirik fil asbab. Penggunaan tangkal termasuk dalam syirik sebab, yakni syirik fil asbab. Syirik jenis ini boleh termasuk syirik besar, yakni syirik akbar, dan boleh juga termasuk di kalangan syirik kecil, yakni syirik asghar. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menghukumkan memakai tangkal itu sebagai syirik besar ataupun syirik kecil secara mutlak. Tetapi kita mestilah melihat kondisi ataupun keadaan ataupun situasi orang yang memakai tangkal, yakni muta'alliq itu, dan keadaan tangkal apa yang digunakannya, iaitu mu'allaq. Jika tangkal yang digunakan itu, yakni mu'allaq itu berbentuk patung, salib,
jampi-jampi syirik, yakni yang tergolong dalam golongan ruqyah syirkiyah, atau bersandar sepenuhnya kepada tangkal dan menyangka ia mampu menghindarkan malapetaka atau mampu menyembuhkan penyakitnya, maka tidaklah diragukan lagi bahawa hukumnya adalah syirik akbar, syirik besar. Tetapi jika tidak sampai ke peringkat tersebut, hukumnya adalah syirik asghar, yakni syirik kecil. Jika tangkal yang digunakan itu, yakni mu'allaq itu, berbentuk patung, salib, jampi-jampi syirik iaitu ruqyah syirkiyah, atau bersandar sepenuhnya kepada tangkal azimat dan menyangka ia mampu menghindarkan malapetaka atau mampu menyembuhkan penyakitnya, maka tidak diragukan lagi bahawa hukumnya adalah syirik akbar, syirik besar, yakni pelakunya, yakni muta'alliq itu telah terlibat dalam melakukan syirik besar, syirik akbar. Tetapi jika tidak sampai ke peringkat tersebut, hukumnya adalah syirik asghar, yakni syirik kecil. Hanya sahaja perlu diingatkan oleh setiap umat Islam, iaitu walaupun penggunaan tangkal hanya syirik kecil, syirik asghar, tetapi itu tidak bermakna ia perkara yang kecil dan ringan. Syirik kecil, yakni syirik asghar, termasuk golongan dosa besar yang paling besar. Ini sebagaimana kata-kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, li'an ahlifa billahi kaziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi sadiqan. Yang artinya, sesungguhnya aku bersumpah dusta dengan nama Allah adalah lebih aku sukai daripada aku bersumpah benar dengan selain nama Allah. Hadis riwayat At-Tabarani di dalam Al-Kabir, dan semua rijalnya, yakni perawinya adalah sahih. Seterusnya, tangkal daripada ayat Al-Quran. Tangkal azimah daripada ayat Al-Quran, yakni tamimah daripada ayat Al-Quran. Para ulama berbeza pendapat tentang penggunaan tangkal daripada ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa perlindungan yang warid datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian mereka membolehkannya dan setengah yang lain melarangnya. Sebahagian mereka memperbolehkannya dan setengah yang lain melarangnya. Antara hujah golongan yang memperbolehkan pemakaian tangkal daripada ayat Al-Quran ataupun doa-doa perlindungan yang warid daripada Rasulullah SAW adalah: pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan telah kami turunkan daripada Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Kedua, perkataan Aisyah di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, sesungguhnya tangkal adalah jika digantung sebelum ditimpa bala, bukan sesudahnya. Sesungguhnya tangkal adalah jika digantung sebelum ditimpa bala, bukan sesudahnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ketiga, diriwayatkan bahawa Abdullah bin Amr menggantungkan doa faza'. Doa faza' iaitu doa terkejut pada anak-anaknya yang belum sampai umur baligh. Doa tersebut adalah: Bismillahi a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi
wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitani wa an yahdurun. Yang artinya, dengan nama Allah, aku memohon perlindungan dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kemurkaannya, siksaannya, kejahatan hamba-hambanya, dan daripada bisikan syaitan dan kehadirannya. Dari Musnad Ahmad, bahagian 2, hadis 181. Yang telah dibincangkan sebentar tadi adalah adalah hujah-hujah dalil daripada Al-Quran dan Al-Hadis yang digunakan oleh ulama ataupun golongan yang memperbolehkan penggunaan tamimah ataupun pangkal azimat daripada ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa ataupun ruqyah yang datangnya warid daripada Rasulullah SAW. Berikut dibincangkan pula tentang hujah golongan yang melarangnya, yakni hujah golongan yang melarang penggunaan ataupun pemakaian tamimah ataupun tangkal azimat daripada ayat-ayat Al-Quran ataupun ruqyah daripada hadis-hadis Nabi SAW, iaitu pertamanya, larangan Rasulullah SAW berkenaan pemakaian tangkal itu bersifat umum, sama ada daripada ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa baginda Nabi SAW. Kedua, jika amalan tersebut diperbolehkan, sudah pasti Rasulullah SAW menjelaskannya. Ini sebagaimana baginda SAW pernah menjelaskan tentang ruqyah, yakni tentang jampi serapah, jampi mentera, di mana baginda SAW bersabda, la ba'sa birruqi ma lam yakun fihi syirkun. Rawahul Muslim. Yang artinya, tidak mengapa jampi serapah, jampi mentera, tamimah, selama mana ia tidak mengandungi unsur-unsur syirik. Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi, Rasulullah SAW tidak mengatakan demikian berkenaan dengan pemakaian tangkal ataupun tamimah. Hujah kedua, yakni dalil ataupun hujah yang ketiga oleh golongan yang melarang pemakaian tangkal azimat, sama ada ia daripada Al-Quran ataupun daripada doa-doa yang warid datangnya daripada Rasulullah SAW, adalah para sahabat juga melarang tamimah, yakni tangkal azimat. Mereka ini lebih mengetahui tentang petunjuk Rasulullah SAW. Demikian juga pandangan para tabi'in, terutamanya Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, yang pernah berkata, rujuk nota akhir nombor 26. Iaitu kitab Qurrata Uyun Al-Muwahhidin, halaman 72. Di mana Ibrahim An-Nakhai yang pernah berkata bahawa mereka membenci semua jenis tangkal, sama ada daripada Al-Quran ataupun tidak. Hujah yang keempat, pencegahan awal sebelum terjadi perkara yang lebih besar, yakni sad az-zara'i, adalah wajib menurut syarak, iaitu agar tidak bercampur antara tangkal-tangkal syirik dengan Al-Quran.
Jika pada zaman sahabat tangkal dibenci, padahal iman mereka sangat mantap, maka larangan penggunaannya lebih utama untuk masa kini. Di mana keimanan umat akhir zaman tidaklah semantap iman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Golongan yang melarang pemakaian tangkal membantah hujah puak yang membolehkannya dengan alasan ini. Pertama, surah Al-Isra ayat 82 adalah mujmal, yakni bersifat umum. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan cara pengubatan melalui Al-Quran, iaitu dengan membaca dan mengamalkannya. Tiada riwayat daripada Rasulullah SAW yang menyuruh menggantungkannya. Demikian juga dengan para sahabat baginda SAW. Kedua, ucapan Aisyah juga mujmal sifatnya, yakni bersifat umum, tanpa menyebut tentang menggantungkan ayat Al-Quran. Ucapan Ummul Mukminin tersebut tidak sedikit pun mengandungi makna keizinan penggunaan tangkal. Dan hujah ketiga adalah hadis Abdullah bin Amr adalah dhaif, yakni lemah. Salah seorang periwayatnya iaitu Muhammad bin Ishaq adalah mudallis, yakni tidak amanah. Oleh itu, hadis ini tidak boleh dijadikan hujjah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, telah dapat kita selesaikan di pagi yang berbahagia ini sesi perkongsian audiobook bacaan isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah. Untuk sesi perkongsian audiobook kali yang ke-57, di mana dalam sesi perkongsian ini telah pun kita selesaikan keempat-empat sesi perkongsian audiobook bagi subtopik tamimah ataupun tangkal aziman ini. Terima kasih di atas kesudian melapangkan masa untuk sama-sama mengambil manfaat daripada sesi perkongsian audiobook kita di pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah berkenan untuk mengurniakan kepada penulis kitab ini, juga kepada kita semua, sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat atas usaha kecil kita ini, insya-Allah. Di dalam sesi perkongsian selanjutnya akan kita teruskan lagi di bawah bab 7 amalan-amalan syirik ini dengan subtopik yang keempat, iaitu berhubung kait dengan at-tiyarah, yakni tilik nasib ataupun tenung nasib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya, insya-Allah.